Antara isu besar yang menghantui anak tanpa negara seperti Dahlia adalah konflik status dan identiti diri di mana mereka bagaikan penjenayah di tanah mereka dilahirkan walau bukan dengan kehendak sendiri. Sebenarnya remaja-remaja lain yang seumuran dengan saya sekarang ni tengah bersenang lenang, tengah memikirkan apa yang diorang nak jadi angkasawan lah, apa benda lah. Tapi kita orang yang bernasib macam ni, kita orang tak boleh. Kita orang kena berfikir dengan matang. Kita orang kena buat sesuatu, tapi kita kena berfikir sebelum membuat. Walaupun umur kita sama, tapi pengalaman kita berbeza dan cara kita menjalani hidup tu amat berbeza, 180 degree berbeza. Bukan sekadar tiada hak untuk belajar, nasib hidup anak-anak seperti Dahlia bagai jatuh ditimpa tangga. Setiap hari, mereka berdepan risiko ditangkap, tiada pekerjaan tetap dan tiada akses kesihatan. Umpama hidup dalam sangkar, takut untuk bergerak bebas. Kampung saya kat Indonesia. Tapi saya tak boleh pergi Indonesia sampai sekarang. Tak pernah jejak kaki saya ke kampung saya sampailah nenek saya meninggal dunia. Jadi saya pun tak pernah melihat dia punya muka sama sekali lah. Arwah muka dia macam ni. Biarpun dihimpit cabaran besar, Dahlia bersyukur diberi peluang menikmati secubit kehidupan normal di buku jalanan, terutamanya hak untuk belajar. Saya sedar yang saya ni tak ada banyak kekurangan, tapi sekurang-kurangnya saya ada pendidikan yang dikasih oleh buku jalanan Cakit. Jadi saya rasa saya ni walaupun tak pergi sekolah biasa, tapi saya setaraf dengan yang lain lah. Jadi kalau orang cakap saya ni bawah daripada diorang, saya memang tak terima. Sebab kalau nak cabar saya berani. Sila cabar saya kalau anda mahu setelah. Jika dapat kembalikan masa, Dahlia berharap ibu bapanya tidak cuai mengendalikan dokumen kerana akibatnya terlalu pahit untuk ditelan. Cita-citanya sebagai akaunten hancur terkubur, terbatas akibat tiada pengenalan. Profesi yang kini diidamkan adalah sesuatu yang lebih bebas. Dahlia nekat untuk menjadi seorang penulis. Mata pena lebih tajam daripada pedang untuk mengembangkan kempen berkisarkan anak-anak tanpa dokumen. Dahlia menceritakan kisah hidup rakan senasibnya dalam versi komik digital di laman Instagram Buku Jalanan Cakit. Kita orang buat komik advokasi tu pun berdasarkan pengalaman-pengalaman kita sendiri. Jadi senang nak dapat cerita-cerita tu sebab kita memang berada dalam situasi tersebut. Jadi kalau kita nak cerita je, kita just panggil kawan kita sebab kita memang senasib kan. Jadi cerita yang kita ada, kita lalui itu memang bermacam ragam lah sebagai orang yang tiada kerakyatan. Antara kisah yang beruntun jiwa adalah mengenai Nizam, pemuda yang ditangkap akibat kesalahan orang lain dan ditahan kerana tiada dokumen pengenalan. Bagi saya dan kawan-kawan saya, itu semua biasa. Itu dah menjadi hal yang kita hadapi tiap hari. Jadi kalau orang tanya, tak berat ke? Kita orang memang berat, tapi kita orang dah biasa. Sebab kita kena biasakan diri kita. Kalau kita tak biasakan diri kita, kita tak boleh buat apa lagi. Dah memang takdir kita macam ni kan. Dalam program pembelajaran anak-anak di BJCK, Felicia masih menerapkan silibus pendidikan arus perdana. Namun, pembelajaran di sekolah alternatif yang berkapasiti 40 orang ini mementingkan topik pembelajaran yang boleh terus diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Ini bermakna pelajar turut didedahkan kepada topik seperti pemahaman terhadap status dan identiti serta kepentingan mengenal pasti dan mengurus kesihatan mental dalam rutin harian mereka. Anak murid di buku jalanan ni, dia tak masuk sekolah tradisional, sekolah kebangsaan. So sometimes mungkin dia umur 8 atau 9 tahun, ialah pertama kali dia dapat pendidikan. So kita kena tengok tahap dia dan kita cuba buat perjalanan akademik dia. Memandangkan perjalanan akademik anak-anak buku jalanan berbeza dengan sistem warga negara,
Sekolah alternatif ini menjaga dan menumpukan perhatian kepada setiap pelajar bagai pelanggan individu. Tiada tekanan ujian kelas, tiada markah lulus gagal, tiada diskriminasi, hanya pencapaian peribadi. That is sort of the magic of project-based learning juga. Sebab bila kita, contohnya, murid sekarang sedang belajar tentang identiti dia. Dan untuk fahamkan identiti dia, sebenarnya ada topik genetik. Tapi topik ni di tingkatan 4. So sebenarnya kita tak perlu tunggu pun sampai tingkatan 4 baru buat. Tapi dia berkaitan kan. So we actually did topik tu dengan anak murid kita. Dan dia boleh faham pun. Dia boleh, sebab dia terus nampak connection dia tahu tentang identiti dia dengan genetik dia. Menurut Felicia, biarpun anak-anak di sini diberi peluang untuk belajar, trauma menjadi penyebab anak-anak BJCK pada mulanya agak berat untuk berkongsi pendapat mereka. Hasil program pembelajaran berteraskan projek yang bebas diskriminasi dan tekanan membuatkan anak-anak ini lebih lantang bersuara. Ini merupakan elemen yang penting dalam pembangunan akademik mereka untuk menjadi suara yang mampu membawa arus perubahan sebagai advokat komuniti yang dilihat sebagai tiada arah tuju ini. They're just children and they didn't ask to be stateless juga, right? They are born into the situation, and I feel like they need to also know that there are people fighting for them. There are people that believe in them, that want them to be successful, and sort of rooting for them lah. Because I think often they also feel like they're not wanted anywhere. So I think so we need to create this safe environment for them. Antara kaedah pembelajaran luar kotak yang dijalankan dalam projek mengenali identiti mereka termasuk dokumentasi iStatSpeak, sebuah inisiatif komuniti yang memberi gambaran realiti kehidupan harian mereka. Sebenarnya idea ni bermula waktu itu kita dapat lihat bagaimana pada awal-awal PKP itu sentimen anti-migrant worker, sentimen anti-Rohingya membuat-buat. Penting untuk kita ada satu dokumentasi untuk anak-anak tanpa dokumentasi, anak-anak tanpa negara ini dan pengalaman mereka belajar ketika pandemik. Zikri bersama gandingan jurugambar Akmal Zamri dan Faisal Aziz mengajar anak-anak ini penggunaan kamera filem serta cara untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam seni kreatif. Walaupun kelas hanya dijalankan secara atas talian, setiap gambar yang diketik memberi 1001 perspektif dan kisah yang jarang didengari. Waktu awal-awal kita cakap, okey, kita ada nak buat projek untuk dokumentasi pengalaman mereka ini, sebenarnya bukan sekadar melalui fotografi, tetapi lebih pada dialog, proses dialog bersama anak-anak itulah. Kalau kat KL ni ada kawasan pergunungan lagi best lah. Sebab saya boleh duduk bersendirian. Lepas tu saya masuk dunia saya sendiri. Kalau melalui gambar tu rasa ceria lah sebab pergi dengan kawan-kawan sekali tu. Ambil gambar sekali dengan kawan-kawan. Seekor ayam macam terperangkap dalam satu kawasan yang sama. Saya takut macam kesusahan dia ialah tak boleh pergi jauh lagi. Hasil itu jelas di dalam buku iStatSpeak, ya, di mana kompilasi 28 hasil karya pelajar ini dibukukan. Dan di situ kita boleh lihat catatan anekdot mereka itu, kalau kita boleh lihat cukup apa orang kata, kira bertolak dari titik hati, daripada hati mereka sendiri. Mereka merasa cukup bersyukur sebenarnya dilahirkan di negara ini. Tetapi soalnya bagaimana negara itu melihat mereka ataupun masyarakat negara kita melihat mereka ini. Jelas, buku Jalanan Chowkit teguh mencurahkan kudrat demi anak-anak yang terhimpit di jalanan ini. Kita cuba nak cari peluang-peluang untuk anak ni pergi lepas ni. Sebenarnya ke depan ni apa jadi? Kita tak nak setakat tu je. Kita nak tunjuk bukti datang sekolah buku jalanan ni dapat something. Dapat, bukannya repeat balik cycle sebelum ni. Jadi itu yang kita tengah cuba, kita nak cari ruang-ruang peluang tu dekat mana untuk kita ketengahkan lagi anak-anak ni, untuk kita bagi balik hak-hak dia orang. Sepanjang 7 tahun saya dengan buku jalanan, banyak yang saya belajar daripada anak-anak ni. Saya bertahan sebab dia orang.
masih ada dekat sini pun sebab diorang kan. So, kita boleh nampak beza antara orang yang diberi peluang dengan orang yang memang dah ada peluang. So anak-anak ni dia diberi peluang untuk belajar. Jadi macam mana diorang rebut peluang tu, macam mana diorang berusaha untuk menghargai peluang tu satu benda yang saya selalu fikirlah. Pada Dahlia, jasa guru-guru buku jalanan ibarat lilin membakar diri adalah satu rahmat yang tidak ternilai. Bagi rakan seperjuangannya pula, untuk kawan-kawan saya agak sensitif sikit lah. Susah pula. Tak apa. Itu. Nak cakap macam mana? Saya tahu benda ni susah sebab saya sendiri lalui kan. Tapi saya tahulah benda ni kita boleh lalui sama-sama. Sebab kawan-kawan saya pun yang saya jumpa sekarang ni, saya dah ada dengan diorang kan. Diorang pun dah ada sama-sama dengan BJ CK masa BJ CK dekat belakang karya lagi. Jadi kita orang dah banyak lalui benda tu sama-sama. Kita orang dah banyak lalui cabaran yang sama lah. Kiranya cabaran kita orang ialah sama. Kita orang tak dekat pengenalan. Benda tu susah. Saya tahu susah sangat. Kalau orang lain pun cakap benda ni mustahil untuk lalui. Tapi untuk kita orang, tak nak kita orang kena lalui juga. Tapi saya boleh katakan yang kawan-kawan saya dan saya sendiri juga kuat lah. Ibu bapa kita orang pun kuat menghadapi cabaran yang sebesar ni, tak dekat pengenalan. Lagi-lagi takut dengan polis kan, dengan ancaman yang boleh dipisahkan ibu bapa dengan anak-anak diorang. Lagi-lagi saya tak boleh bayangkan kalau kawan saya sendiri, mak bapak diorang terpisah dengan diorang. Hidup diorang jadi tak teratur. Kiranya saya masih lagi ada istimewa sebab saya ada mak bapak. Tapi untuk kawan-kawan saya yang dah tak dekat pengenalan, terpisah dengan mak bapak, saya rasa sangat kesian. Jadi bila saya rasa saya ni tak berguna sebab saya tiada kat pengenalan, saya akan ingat yang ada lagi orang yang kurang daripada saya yang setelah. Di sebalik pelbagai sentimen berkaitan pendatang asing, ada sekelumit kisah pendidik yang menjadi sinar kepada anak-anak yang dahagakan ilmu seperti Dahlia. Bagi mereka, setiap anak yang dilahirkan, pendidikan adalah hak asasi yang tidak boleh dinafikan.